Pada awalnya, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias dikenali sebagai Ma'had Al-Da'wah wal Imamah pada tahun 1994. Ia merupakan cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Ma'had Al-Da'wah wal Imamah dirangka semula dalam struktur yang lebih dinamik dengan penubuhan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias pada tanggal 24 Ogos 1999. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atau singkatannya KIAS adalah sebuah pusat pembangunan ilmu dan pendidikan Rabbani untuk melahirkan golongan yang berkelayakan dalam pembangunan masyarakat dan negara yang sejahtera. Dengan itu, pengajiannya berteraskan ilmu wahyu dengan pendekatan untuk kegunaan semasa dan seterusnya. Moto KIAS adalah Al-Asalah wal-Ma'asarah, keaslian tunjang semasa pendekatan. Sudah tentu, pengajian dalam bentuk ini sangat diperlukan untuk pembangunan manusia masa kini. Visi Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias adalah untuk menjadikan Kias sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Rabbani. Misi Kias adalah bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada ummah dengan penuh dedikasi dan berkesan. Sehingga ke hari ini, Kias berjaya menawarkan 18 program kepada pelajar meliputi peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Pada tanggal 23 Mac 2021, Kias telah berjaya dinaik taraf kepada Kolej Universiti. Program-program pengajian yang ditawarkan adalah untuk pembinaan ilmu dan melatih pelajar supaya dapat memenuhi keperluan pembangunan masa kini sebagaimana yang diaspirasikan. Bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0, penawaran program baru merangkumi 2 program asasi, 2 program diploma dan 8 program ijazah sarjana muda. Di samping itu juga turut menawarkan program sarjana dan doktor falsafah. Program-program ini mampu menyediakan modal insan Rabbani yang lebih progresif, dinamik dan berdaya saing. Adalah sangat meyakinkan bahawa tanggungjawab KIAS dalam memberikan pendidikan kepada ummah berjalan dengan sebaiknya. Bagi memastikan masyarakat terus mendapat pendidikan yang selaras dengan perkembangan semasa, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra telah menandatangani memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Antaranya ialah bagi menyambung pengajian di Bumi Ambia dengan adanya kerjasama akademik dengan Universiti Al-Azhar Mesir dan Ma'had Qiraat Al-Subra Al-Azhar Mesir bagi membolehkan lepasan diploma KIAS menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah. Dalam usaha membantu pelajar dari golongan miskin meneruskan pengajian di Kolej Universiti, kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK di Meterai. Menerusi perjanjian ini, MAIK bersetuju untuk memberikan biasiswa penuh dan derma siswa kepada pelajar miskin bagi meneruskan pengajian mereka di KIAS. Di samping itu juga, pelajar boleh memohon bantuan keuangan dari pihak PT-PTN, Yakin, MARA dan lain-lain. Sejajar penubuhan KIAS sebagai Kolej Universiti, kemudahan prasarana telah dipertingkatkan termasuk menyediakan sebuah asrama baharu yang mampu menempatkan 1,500 orang pelajar pada satu-satu masa dengan kos pembinaan RM21 juta Malaysia. Selain itu juga, KIAS telah berjaya melahirkan graduan yang cemerlang dan terbilang sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya ialah 5 orang pelajar KIAS telah menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Kehebatan itu lebih terserlah apabila saudara Muhammad Qayyum Nizar bin Sarimi telah muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Harapan KIAS untuk masa hadapan ialah bahawa KIAS dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara dalam pembangunan yang sejahtera melalui khidmat yang diberikan, di samping mencapai status IPT yang lebih tinggi dalam masa terdekat. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS berhasrat untuk menjadi universiti penuh dalam tempoh 5 tahun yang akan datang dan menjadi hub pendidikan tinggi Islam di Nusantara.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah I wake with the light of the dawn وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Artinya betapa banyak kami binasakan desa yang penduduknya lupa daratan. Maka itulah rumah-rumah mereka tidak lagi dihuni sesudah mereka kecuali sedikit saja dan kamilah yang memilikinya. Surah Al-Qasas ayat 58. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin memperjelaskan kepada kita golongan manusia yang disebut sebagai al-batar, yang dimaksudkan al-batar dalam bahasa Arab iaitu bererti kesombongan ataupun kita panggil lupa daratan, iaitu satu sikap yang mana telah diceritakan dalam Al-Quran, ancaman-ancaman dan juga balasan kepada mereka yang digelar sebagai al-batar, yang melakukan penyelewengan apabila mendapat kenikmatan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada minggu lepas kita telah mendengar ucapan dan juga tazkirah yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan antara sikap yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran iaitu golongan yang dipanggil sebagai al-batar, yang mana golongan ini adalah golongan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita singkapi lagi ayat-ayat yang lain yang mengisahkan dan juga Allah Ta'ala telah menggambarkan perumpamaan bagi golongan manusia yang digelar sebagai al-batar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون."
Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah desa yang tadinya aman tenteram mendapat rezeki berlimpah dari mana-mana. Lalu ia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah menimpakan kelaparan dan ketakutan atas apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat yang ke-112. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi balasan yang cukup hebat kepada golongan-golongan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah digambarkan satu kelompok ataupun sebuah desa yang mula-mulanya diberi nikmat, akan tetapi oleh kerana tidak pandai untuk menjaga nikmat tadi, tidak khabar, tidak sedar, dan lupa daratan. Ibarat kita kata agak serupa kacang lupakan kulit. Dia tu tubik-tubik kacang. Tubik-tubik kacang, dia ingat dia tu kacang tu mari dengan kacang lagu tu tak. Sedekah dia kena ingat bahawasanya dia tu ada kulit sebelum daripada kita buka tu makan kacang. Makan kacang. Kacang yang mana telah dimakan tadi, kulit dilempar, kacang dimakan. Jadi kita tak silah menjadi sebagaimana kelompok yang tidak sedar diri dan juga tidak tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan dalam Quran yang disebut balasan kepada golongan yang tidak tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dikelaskan sebagai al-batar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhitun. Janganlah kamu jadi orang hak sombong belagak. Belagak ni maknanya berasa diri itu hebat daripada orang lain. Bukan setakat itu sahaja. Bahkan mereka ini menunjuk-nunjuk. Tunjuk apa dia? Kesombongan tadi. Kebesaran diri tadi. Sedangkan sikap yang ditunjukkan itu mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali tuan-tuan, kita ni manusia, pakaian kita ni kita pakai dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jangan kita pakai atas diri kita ni akhlak-akhlak yang tidak baik. Kesombongan, dan berlagak, kecil besar dan sebagainya. Jangan kita agah dah. Peringatan ni untuk diri saya dan juga sidang pendengar semualah. Okey. Satu kisah dalam Al-Quran. Kisah ni panjang tuan-tuan. Tapi tak apalah, saya cuba ringkaskan dalam tempoh masa yang disediakan kepada saya pada pagi ini. Saya ambil contoh daripada Al-Quran, satu negeri yang mana Allah Ta'ala gambarkan kepada kita mula-mula ni. Negeri ni dia aman sentosa, nikmat yang banyak. Nikmat yang melimpah ruah tuan-tuan. Saya ambil contoh daripada surah Sabah. Ni kaitan dengan Allah Ta'ala umpama ke dalam surah An-Nahl tadi. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Hak tadi mula-mula tadi yang disebut sebagai
satu kelompok yang mana satu negeri, satu kampung yang Allah Ta'ala kata negeri yang aminatam mutmainnah. Okey. Salah satunya Allah Ta'ala gezek dan rekodkan dalam Al-Quran dalam surah Sabah. Dalam surah Sabah ayat yang ke-15 dan beberapa ayat selepas daripadanya sehingga ayat 21 panjang. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maknanya adalah penduduk Sabak. Di tempat mereka memiliki tanda. Apa dia tanda dia tuan-tuan? Tandanya ialah berupa dua kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Itulah negeri yang baik dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Kaum Sabak ni satu negeri, Sabak ni satu negeri yang berada di Yaman. Kisah dia disebut dalam Quran. Lama dah. 900 ataupun 1000 sebelum Masihi. Ada dah. Yang mana nama Raja Al-Muluk dia tu Raja Sabak. Sehingga disebut dalam Al-Quran penduduk Sabak ni asalnya negeri tempat tinggal mereka ni disebut laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kalau tuan-tuan belajar ilmu qiraat, Sabak tu dia boleh baca dengan li sabak mati hamzah. Huruf hamzah dibaca dengan mati. Ataupun boleh baca dengan baris bawah tanpa tanwin. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayah. Li saba'i fi masakinihim ayah. Itu pun qiraat juga dah. Maskanihim, maskinihim, masakinihim. Tiga bahasa ataupun tiga bentuk bacaan yang kita boleh baca mengikut riwayat-riwayat yang telah ditetapkanlah. Jadi nak belajar qiraat boleh mari ke Qiyas tuan-tuan, boleh masuk kelas-kelas qiraat yang kita ada di tempat kita ni. Ada tuan-tuan boleh menimba sebanyak mana ilmu qiraat yang telah ada program tadi di Qiyas. Jadi nak ceritanya ialah di Sabak ni dulu dia ada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Allah Taala nak tunjuk nikmat yang mana Allah Taala kurniakan kepada penduduk Sabak. Kalau kita tengok cerita ni, raja ataupun ratu Bilqis, Balqis kau Bilqis, ada sebut Balqis dah, Bilqis, Bilqis yang mana dulu dia pernah menguasai tempat Sabak yang mana berada di Yaman. Comel tu tempat dia lebih comel daripada tempat kita Kelantan ni. Dah. Kelantan negeri yang disebut sebagai apa dia? Apa dia tak ingat dah. Kelantan apa dia? Tak ingat. Apa ni sekebun bunga tu apa dia ni? Itulah amak nak sebut tadi. Dah. Jadi dua kebun. Jannatani, dua kebun. Bukan dua syurga.
hak kita faham jannah tu. Jannah ni maksud dia yang pelbagai dah. Masuk di sini ialah dua kebun kiri kanan. Kalau jalan duduk tengah tu kiri kanan ni. Kiri kanan ni penuh dengan pokok-pokok dan juga tanaman-tanaman yang subur. Oh, subur sungguh tuan-tuan. Sehingga diceritakan dalam tafsir, serangga, nyamuk, lalak pun tak ada dalam kebun ni. Begitu subur. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan. Jadi Quran awak mari cerita ni supaya kita ni celek mata. Mata celek dah. Cuma kena celek tu dah sekali dengan celek hati lah. Celek mata saja tengok tapi tak khabar juga. Kita tafsir dia. Jadi kiri kanan kebun yang subur. Kebun yang subur. Kalau kita kata kat kebun tu lepas kayu, potong kayu tu tumbuh. Suburnya tanah yang ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia dan penduduk tadi, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah rezeki ya Allah Taala. Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah daripada rezeki Tuhan kamu. Kemudian kena ingat washkurulah, syukur, pelera molek dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat segala apa yang disuruh, tinggal segala yang dilarang, sebagaimana kita telah sedia maklum tuan-tuan. Namun apa yang berlaku adalah tidak sebagaimana yang sepatutnya. Sepatutnya bila rezeki yang melimpah ruah yang dianugerahkan, yang dikurniakan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk tadi, sepatutnya bersyukur. Bersyukur dan memelihara dengan sebaiknya. Tapi mereka ni lupa daratan, lalu perkara yang dilakukan ialah apa dia? Menyembah matahari dan juga bintang-bintang. Ya'buduna, yang disebut sebagai ya'buduna lisyams, yang menyembah matahari dan juga bintang-bintang. Ini disebut dalam Al-Quran ketika mana burung hudhud. Burung hudhud ni adalah burung yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengutus surat kepada pemerintahan Ratu Bilqis. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, apabila Nabi Sulaiman memerintahkan supaya berkumpul seperti kita hari ni lah, mari dalam dewan ni berkumpul mari, maknanya arahan daripada college supaya kita ni mari berkumpul dalam ni. Tapi ramai tak ada ramai ada, sikit tak ada, ada kerja lain. Nabi Sulaiman cek wa tafaqqada at-tayr faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Bila Nabi Sulaiman dicek, dia kata tak nampak. Tak ada ni. Burung hudhud ni gimana tak ada ni? Ramai tak ada ni gimana ni? Kalau kita bahasa pak kita lah. Gimana tak ada ni? La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahanna. Nescaya aku akan mengazab burung ni. Tebing-tebing tak ada ni, jagalah. La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aw la azbahanna, atau sembelih. Tak ada, bukannya kata tak ada. Tak ada pakai tak ada masalah deh. Tak ada ni, bila tak ada tadi ada ancaman. Bila engkar kepada perintah tadi, maka Nabi Sulaiman kata la u'adzibannahu
azaban syadida. Nescaya aku akan mengazab dengan azab yang keras kepada burung hudhud. Aula azbahanna. Apa sembelih sembelih mati. Dah sebab tak ada gaib ni. Hilang pak mana ni. Sedekah masa tu burung hudhud telah pergi ke satu tempat yang mana dikisahkan tempat tu adanya pemerintah di bawah seorang wanita. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Inilah penduduk ni. Penduduk yang mana mula-mula tadi Allah Ta'ala kurnia kepada mereka apa dia? Anugerah yang besar ataupun nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak berupa antaranya ialah jannatan yang yamini wa shimal. Akan tetapi mereka tidak bersyukur. Dan Allah Ta'ala gambarkan kepada kita bahawasanya negeri Sabak waktu itu merupakan negeri yang tayyibah, negeri yang subur, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan wa rabbun ghafur, dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Sambungan daripada cerita tadi. Akan tetapi mereka pun berpaling dan kami kirimkan kepada mereka banjir. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah Ta'ala balas, memberi balasan kepada penduduk tadi dengan apa dia tuan-tuan? Sailal arim, yang disebut sebagai banjir yang dahsyat. Banjir boh, air penuh deh, menenggelami tanaman dan kebun-kebun mereka. Kemudian Allah Ta'ala gantikan wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Allah Ta'ala ganti kebun mereka dengan dua kebun, yang mana kebun tadi zawatai ukulin khamt, dua kebun yang mempunyai rasa yang pahit. Mula-mula tadi rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan berupa kebun, kebun yang mana tanaman dan juga buah-buahan yang rasanya sedap. Akan tetapi diganti dengan dua kebun yang mana buah-buahnya mempunyai rasa yang pahit dan pohon yang tidak berbuah, jari-jari buah. Wa athlin wa syai'im min sidrin qalil, dan juga sedikit daripada buah bidara. Okey, ni apa yang Allah Ta'ala memberi gambaran kepada manusia bahawasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, dzalika jazainahum bima kafaru, itulah balasan kami atas kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami menyeksa kecuali orang-orang yang kafir. Maksudnya dengan sekelip mata Allah Ta'ala boleh ubah daripada nikmat kepada nikmah, daripada baik kepada yang tidak baik, yang buruk. Lalu bagi kita yang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita faham, maka kita pakai kepada diri kita sikap-sikap yang baik. Kita tidak memakai sikap-sikap yang tidak baik, seperti yang disebut sebagai al-batar, batirat ma'isyataha, orang hak sombong, orang hak agah, orang hak lupa daratan. Jadi kita tinggal semua tuan-tuan.
Kemudian antara lain yang disebut sebagai sifat al-batar, tadi baru hak pertama, hak tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi disebut sebagai al-batar. Dan sifat ataupun sikap al-batar yang lain adalah yang disebut sebagai kemewahan. Kemewahan. Kehidupan dia ni penuh dengan kemewahan yang mana disebut sebagai al-batar. Berlebih-lebihan lah dalam kehidupan dia ni, tidak sederhana, bahkan bermewah-mewah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin membinasakan sesuatu desa, kami suruh berbuat baik orang-orang yang hidup mewah, lalu mereka membangkang sehingga patutlah mereka disiksa, dan kami hancurkan desa itu dengan hebat. Ini merupakan ancaman kepada mereka yang bersikap dengan sifat al-batar, yakni kemewahan yang disebut sebagai batirat ma'isyataha. Allah Ta'ala memberi ancaman kepada mereka, kepada orang yang bermewah-mewahan, supaya berbuat baik, akan tetapi mereka telah membangkang, tidak melakukan kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala disiksa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyiksa golongan-golongan yang disebut sebagai al-batar dari sudut kemewahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ini contoh dalam Al-Quran. Demikianlah ketika kami kirimkan sebelum engkau Rasul memberi peringatan dalam suatu desa, lalu orang-orang yang hidup mewah di situ berkata, kami dapati bapa-bapa kami di atas suatu jalan dan kami mengikuti jejak mereka. Ini antara golongan orang yang hidup secara mewah. Kenapa? Dia ikut turut-turut keturunan generasi yang sebelumnya, ataupun dia mendapati bapa-bapa kami di atas suatu jalan dan kami mengikuti jejak mereka. Jadi kalau bapa-bapa kami sebelum ni hidup dalam keadaan mewah, tidak melakukan kebaikan, maka kami pun turut sekali lah. Rasul itu berkata, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah kamu tetap mengikuti bapa-bapa kamu meskipun saya membawa sesuatu yang lebih baik dari yang kamu peroleh dari bapa-bapa kamu? Lalu mereka menjawab, kami menolak apa yang kamu bawa itu. Fantaqamna minhum, kami seksa mereka itu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada golongan yang disebut sebagai al-batar dari sudut kehidupan yang bermewah-mewah dan tidak menggunakan apa yang Allah Ta'ala kurnia tadi dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Maka kemewahan tadi dikaitkan juga dengan
kezaliman dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang golongan yang disebut sebagai golongan yang bermewah-mewahan. Betapa banyak penduduk negeri yang kami binasakan kerana mereka berbuat aniaya dan kami jadikan sesudahnya bangsa yang lain. Tatkala mereka itu merasakan seksaan kami, ternyata mereka melarikan diri. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fi. Janganlah kamu lari dan kembalilah kamu kepada nikmat yang telah dikurniakan kepadamu dan kembalilah ke tempat-tempat tinggalmu. Mudah-mudahan kamu akan ditanya. Apabila ditimpa suatu azab dan juga musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka golongan tadi tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi kemewahan tadi tidak ada apa-apa kelebihan yang boleh dibawa oleh golongan tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran kepada golongan yang bermewah-mewah tadi yang disebut sebagai ashabus shimal. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Artinya golongan kiri, apakah itu golongan kiri? Mereka itu dalam angin yang sangat panas dan udara yang sangat panas, di bawah naungan asap yang hitam legam, yang tidak sejuk dan tidak baik dipandang. Adalah mereka sebelum itu hidup mewah dan terus melakukan maksiat, yakni dosa besar. Mereka itu berkata, apabila kami mati dan berubah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan? Manakah bapa-bapa kita yang dulu? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan terakhir bakal dihimpun di suatu hari yang tertentu. Jadi jelas kepada kita, kehidupan yang mewah, kehidupan yang melampaui batas, kehidupan yang berlebih-lebihan adalah merupakan dosa yang besar, ataupun dikategorikan sebagai golongan yang disebut sebagai al-batar. Jadi kita sama-sama ambil pengajaran supaya dalam kehidupan kita ni, kehidupan yang bersederhana mengikut syariat agama. Antara perkara yang besar yang disebut bermewah-mewahan yang menikmati kehidupan duniawi tanpa memerhatikan kehidupan sesudah mati. Jadi antara lain yang disebut sebagai golongan yang bermewah-mewahan ini ialah, besarnya ialah melakukan perbelanjaan secara boros. Boros, pembaziran dan sebagainya.
itu adalah merupakan daripada ciri-ciri mereka yang kita sebut sebagai al-batar, dari sudut kehidupannya bermewah-mewahan sehingga melampaui batas dan melakukan penyelewengan dan juga pembaziran. Sedangkan dalam agama kita harta bagi setiap orang itu adalah harta untuk umat dan juga orang lain. Maknanya apa yang kita dapati, apa yang kita miliki itu sebahagiannya kita kena salurkan kepada golongan-golongan yang berkeperluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka dari harta Allah yang diberikannya kepada kamu. Dan juga firman Allah taala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Belanjakan sebahagian dari harta yang diamanatkan kepada kamu. Jadi pengurusan harta, pengurusan keuangan dan sebagainya perlulah kita rancang dan kita buat sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama kita. Banyak tuan-tuan yang disebut. Contohnya Allah Taala berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan membazir, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membazir. Kita makan, kita minum ala kadar. Ala kadar dia tidak membazir supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembaziran tadi adalah sikap yang disebut sebagai lupa diri, lupa daratan, yang disebut sebagai al-batar dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu engkar kepada Tuhannya. Jadi kita ni duduk dalam bulan Syaban tuan-tuan sekarang ni. Syaban dah kita ni. Tak sampai sebulan, 20 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada awal kita ni buat persediaan yang rapi. Dari sudut perbelanjaan kita, kita cuba belanjakan dengan sebaik yang mungkin. Elakkan pembaziran tuan-tuan. Makanan ni banyak kita pergi bazar Ramadan, insya-Allah ada tahun ni. Dan maka kita racailah beli makanan apa supaya tidak membazir. Bagi kita beli banyak, buat klik di rumah, makan tak habis, simpan ada peti. Simpan ada peti, buka peti ada makanan banyak, temu anak letak, kita ambil hak lama tadi, ubah le supik kita tahu. Maka tahu benda hak boleh makan lagi, dan nak bagi ke orang, tak tergamak dah. Mungkin ada hak basi, mungkin ada hak tak molek lah. Makan, kalau makan tu mungkin memberi kesan tidak baik. Ini lama dah dalam peti. Jadi bulan puasa ni jangan duduk baik sangat dengan peti dan juga tok sapoh lah. Bagai-bagai hak kita makan tak habis buah dalam peti, kita beli hak lain, kita makan tak habis pula buah dalam peti, lama-lama tak cukup, tak muat peti. Apa kena beli peti lain pula. beli peti lain pula bubuh, tak muat pula. Bazir pula beli peti lain tu. Jadi kalau pergi bazar Ramadan tu, biarlah sebut ni. Mungkin minggu depan orang lain pula sebut. Bawa piti tu jangan banyak. Bawa 10 ya, 15 ya begitu ya. Beli nasi, kita dua orang kalau duduk sekelami ya. Beli nasi sebukuh bagi dua. Ni enggak tengok semua sedap belaka ni, engkau lapar ni. Tengok air jagung sedap. Tengok popiah sedap. Nasi buku sedap. Memang sedap belaka. Tapi kena ingatlah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Elakkan daripada melakukan pembaziran. Pembaziran tadi disebut sebagai al-batar juga tu, tak khabar. Sikap tak khabar ke diri. Tak khabar diri kita ni manusia ni makan sepinggir cukup dah. Cuma nafsu ni, bila nafsu ni makan 3 pinggir dia rasa tak cukup. Sebab tu dia beli banyak.
Dia kata, hak ni supit ni habis. Tobat ya habis. Aku lapar lagi gini mau lalu ni. Air kalau sebekah tu, hak jual tu, hak penuh tu, air habis ni. Rasa tak kena ni hak ni. Tu ada belakang air lecikang ada, air timun ada. Air macam-macam air. Kalau berok tu warna-warni. Deh, nak royaknya, banyaknya minum, banyaknya makan sehingga ada hak tak habis. Dia makan sikit-sikit. Kalau kita kecek kan, deh, pada air sejuk utama. Deh. Dia orang lain kata pula. Kalau kita tak beli, siapa yang nak beli? Deh. Bazir pula orang hak jual tu. Dia masalah. Dia beli banyak tak apa. Lepas tu bagi korang-korang hak yang mana miskin dan fakir tidak dapat beli supaya kita beli tuan-tuan. Tak habis lagi ni, ada lagi. Antara ciri-ciri yang lain sebab berhenti 845. Kesombongan yang disebut sebagai al-batar. Al-batar lupa daratan, kesombongan. Batara tu kadang-kadang dari sudut kemewahan pun ada, pembaziran pun jala. Yang disebut mula-mula tadi tidak mensyukuri nikmat. Ni banyak yang disebut dalam Al-Quran, golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Orang sombong, orang agak, orang belagak. Orang tak ingat diri tu mari mana. Sedekah kalau kita tengok dalam Quran sebut sebut tentang kisah iblis. Iblis ni kita kenal nama dia. Iblis yang mana Allah Taala perintahkan kepada iblis supaya keluar daripada syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah engkau dari syurga, tidaklah patut engkau sombong di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Di iblis ni salah dengan Allah Taala takabbur, sombong. Dia panggil penyakit batar, yang sebut sebagai al-batar. Kita tak sifat kesombongan ni yang ada pada iblis laknatullah menyebabkan dia ni diusir dan dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi tentang hanya berkaitan dengan al-batar. Cuma oleh kerana saya mencemburui masa, saya rasa setakat ni adalah untuk tazkirah pagi. Mungkin ada sana kelemahan dan juga kesilapan yang apa yang disampaikan, mohon maaf. Jadi supaya yang baik itu dijadikan sebagai tauladan dan kejahatan dan keburukan itu dijadikan sebagai sempadan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya anda mempunyai masa lapang pada hari Minggu dan berminat untuk mendalami ilmu Al-Quran, kami mengalu-alukan kedatangan anda untuk menyertai program pengajian Al-Quran wal Qiraat yang berlangsung setiap hari Jumaat dan Sabtu bertempah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Program ini terbuka kepada orang ramai yang mempunyai keinginan mendalami ilmu Al-Quran, tidak mengira umur dan pangkat.
Melalui program ini, para peserta akan lebih menghayati bacaan Al-Quran kerana setiap bacaan akan diperdengarkan oleh tenaga pengajar yang lebih mahir dan bertauliah. Para peserta juga akan lebih bermotivasi untuk membaca Al-Quran apabila mempunyai pengetahuan tentang penggunaan kaedah yang betul. Sekiranya anda berminat untuk menyertai kursus pengajian ini, anda boleh menghubungi talian pejabat am atau menerusi WhatsApp kami. Anda boleh juga mendaftar secara walk-in di bangunan Pusat Khusus Pengajian Ilmu-Ilmu Islam, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kias.